Bertemu kembali rentasan berita edisi 1556. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama. Kerajaan jauhi rasa angkuh, rakyat jangan tunjuk jago. Usah dipatahkan cita-cita demokrasi. Hidup lebih 33 juta rakyat Malaysia lebih utama. Bercerai kasih, bertalak tidak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perhimpunan Aman #Reformasi 100% yang dianjurkan Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih berarak ke bangunan Parlimen pagi tadi dengan rata-ratanya berbaju hitam dan kuning bertujuan mendesak kerajaan menunaikan janji melaksanakan reformasi 100%. Mereka menuntut kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menambah baik perlindungan terhadap pemberi maklumat dan membuka akses terhadap maklumat kerajaan. Bersih juga menuntut supaya had tempoh jawatan Perdana Menteri dihadkan seperti yang dijanjikan dalam manifesto pilihan raya Pakatan Harapan PH. Selain itu, mereka juga mahu Akta Hasutan dimansuhkan selaras dengan janji pilihan raya PH untuk menyemak semula dan memansuhkan undang-undang yang dilihat zalim. Sebelum ini, polis menasihatkan orang ramai supaya tidak menyertai sebarang perhimpunan yang melanggar undang-undang. Lebih 300 anggota polis ditempatkan di seluruh kawasan terbabit untuk memantau keadaan perhimpunan yang disertai beberapa pemimpin bersih termasuk pengerusinya Muhammad Faisal Abdul Aziz. Kira-kira sejam kemudian, peserta mula berarak ke bangunan Parlimen sambil diiringi oleh ratusan anggota polis dan para wartawan. Mereka turut membawa spanduk dan kain rentang yang antaranya tertulis Reformasi 100%, Malu Apa Madani dan No DNAA. Peserta himpunan bagaimanapun tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkarangan Parlimen. Sebaliknya, mereka hanya dibenarkan berada di tepi jalan, iaitu Jalan Parlimen. Ahli Parlimen Selayang William Leong menjadi wakil rakyat pertama menerima memorandum bersih dan diikuti oleh Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim sekitar jam 9.15 pagi. Sementara itu, Hassan dalam ucapan ringkasnya berkata beliau akan meneruskan tuntutan reformasi di Parlimen seperti yang dituntut rakyat. Saya tidak ada apa kepentingan. Bila meninggal dunia, saya akan tenang kerana reformasi ini akan diteruskan oleh orang lain. Kita kena berani menyatakan yang benar, membawa perubahan walaupun tidak mudah, terutama ujiannya apabila sudah berkuasa, katanya dilaporkan Malaysia Kini. Muhammad Faisal pula dalam ucapannya berkata, rakyat mengharapkan perubahan dapat dilakukan demi kebaikan semua. Kita tidak boleh gelar diri sebagai pejuang kalau kita tidak ada keberanian untuk bertindak. Harap ada perubahan ke arah kebaikan, tolak DNAA, katanya ringkas. Sebagai respon, Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Nabil Halimi menyeru Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih agar turut serta membantu kerajaan dalam pelaksanaan agenda reformasi. Kami merayu pihak Bersih untuk tidak hanya berhenti setakat berhimpun untuk menuntut, sebaliknya juga bersedia menghulurkan tangan membantu kerajaan untuk mencapai pelaksanaan agenda reformasi bersama-sama bagaikan aur dengan tebing. Nabil berkata reformasi institusi yang diperjuangkan oleh Bersih perlu dilaksanakan secara berperingkat dan mengalu-alukan perbincangan yang membina dengan semua pihak demi agenda reformasi. Pemimpin muda PKR itu turut mengingatkan bahawa agenda reformasi tidak akan dapat diperjuangkan tanpa kestabilan politik. Beliau turut menyenaraikan beberapa usaha reformasi yang telah diperkenalkan sejak negara dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Benar, merubah sesuatu bukan hanya dengan berhimpun, membawa spanduk dengan pelbagai slogan dan mengadakan demonstrasi semata. Tangan dihulur, idea disalur adalah satu kombinasi terbaik bagi memastikan agenda dan reformasi dapat dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Menjadi kerajaan tidak semestinya bermaksud apa yang dibuat semuanya betul. Manakala menjadi rakyat tidak semestinya hanya tahu menuntut sesuatu perubahan mengikut kehendak sendiri tanpa memikirkan undang-undang, perlembagaan dan demokrasi negara. Yang
Yang mendatangkan kebaikan, kenapa tidak dilaksanakan? Yang mendatangkan keburukan, kenapa perlu dilayan? Semua pihak ada kepentingan. Ayuh bersama kita membina negara. Kerajaan perlu teguh, jauhi rasa angkuh. Rakyat pula jangan hanya tahu nak jadi jago. Bersatu kita teguh, bercurai kita roboh. Biduk berlalu kiambang bertaut, usah menjadi pahat yang berbunyi setelah rumah siap dibina. Namun jadilah seperti semut yang sentiasa membahu untuk mencipta sesebuah kejayaan. Angkatan Muda Keadilan Malaysia AMK menyambut baik semua cadangan dan teguran dalam memperbaiki demokrasi dan agenda reformasi di Malaysia. Ketua Penerangannya, Nabil Halimi berkata hal itu termasuklah saranan Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih serta semua pihak khususnya kumpulan-kumpulan masyarakat sivil yang konsisten mengangkat wacana reformasi. Katanya keadilan sejak awal penubuhannya sehingga ke hari ini tidak pernah berpaling daripada agenda membawa perubahan dan reformasi institusi. Sepanjang setahun pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden Keadilan bersama barisan Kabinet beliau, tidak sedikit penambahbaikan dan reformasi urus takbir negara diperkenalkan sesuai prinsip yang diperjuangkan selama ini. Mencapai sesebuah reformasi adalah jalan panjang dan sentiasa berliku. Ada usaha-usaha berterusan yang bertujuan untuk mengukuhkan prinsip asas reformasi dalam pentadbiran negara hari ini, termasuk antara lainnya Prime Minister Question Time atau PMQT di Parlimen selaras prinsip kebertanggungjawaban terhadap kuasa yang diperuntukkan kepada seseorang Perdana Menteri. Begitu juga dengan lulusnya beberapa rang undang-undang penting yang bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat sesuai tuntutan masyarakat sivil selama ini seperti RUU Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, RUU Anti Mengendap, Anti-Stalking, RUU Kesatuan Sekerja Pindahan, RUU Kawalan Produk Merokok serta beberapa lain yang memberi impak kepada perlindungan kepentingan awam. Katanya dalam satu kenyataan di Petik Suara Keadilan. Dalam pada itu, Nabil turut membariskan beberapa kejayaan awal reformasi institusi yang tidak wajar dilupakan oleh mana-mana pihak seperti Kertas Putih Cadangan Dasar Gaji Progresif serta penubuhan 3 jawatan kuasa pilihan khas Dewan Negara meliputi jawatan kuasa pilihan khas Tata Kelola, Integriti dan Anti Rasuah, jawatan kuasa pilihan khas semakan undang-undang serta jawatan kuasa pilihan khas hal ehwal sosial dan masyarakat. Katanya kerajaan perpaduan juga melakukan beberapa pindaan untuk memperbaiki undang-undang seperti Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak 2007 serta pemansuhan hukuman mati mandatori dan hukuman penjara sepanjang hayat. Berhadapan dengan beberapa cabaran dari sudut keyakinan awam ke atas institusi pentadbiran dan kehakiman, kerajaan telah pun menyatakan komitmen jangka panjang berkait pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya menerusi Menteri di Jabatan Perdana Menteri sebagai usaha memulihkan integriti sistem negara. AMK percaya usaha melaksanakan reformasi adalah tidak mudah dan memerlukan semangat serta iltizam politik yang tinggi daripada seluruh barisan kepimpinan kerajaan. Katanya, bagaimanapun tegas beliau, reformasi institusi ini harus dilaksanakan secara berperingkat serta penuh hikmah agar perubahan dapat direalisasikan dengan jayanya dan berkesan serta tidak bersifat populis semata-mata. AMK juga katanya menghormati mana-mana pihak yang mengkritik secara membina prestasi agenda reformasi dalam pentadbiran kerajaan. Namun begitu, kata beliau, untuk menyegerakan agenda reformasi perlunya sokongan daripada NGO terutama yang sebelum ini berjuang bersama Pakatan Harapan sebagai sayap penguat kepada kerajaan. Sesungguhnya rakyat percaya Bersih perlu mendukung usaha kerajaan untuk mengembalikan kestabilan politik yang sebenarnya sangat penting dalam usaha mencapai matlamat-matlamat yang dicita-citakan serta memenuhi harapan impian rakyat yang mendambakan keharmonian. Kestabilan politik adalah kunci kepada pemulihan ekonomi yang turut sebenarnya harus dititik beratkan sebagai keperluan mustahak untuk melihat reformasi yang berkesan. Kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi hanya akan mematahkan cita-cita demokrasi yang diperjuangkan masyarakat sivil. Noktah. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama bagi penggal ketiga Parlimen ke-15 di dataran Parlimen pagi semalam. Keberangkatan tiba Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia pada jam 10.05 pagi disambut Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dan Yang di-Pertua Dewan Negara Senator Datuk Mutang Tagal.
Seri Paduka menerima sembah hormat diraja daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Baginda kemudian memeriksa pasukan kawalan kehormatan utama sebelum lagu Negaraku dimainkan. Selesai istiadat, Sultan Ibrahim diiringi ke bilik diraja untuk bergambar sebelum ke Dewan Rakyat bagi menyampaikan titah ucapan perasmian sulung baginda. Istiadat pembukaan itu turut dihadiri anggota Kabinet, ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara, perwakilan luar serta jemputan lain. Persidangan Dewan Rakyat akan berlangsung 26 Februari hingga 24 Mac ini, manakala Dewan Negara pula 18 Mac hingga 4 April depan. Yang di-Pertuan Agong menitahkan ahli parlimen supaya tidak bermain politik dan mengganggu gugat kerajaan sedia ada. Oleh itu, baginda menegaskan mana-mana pihak perlu menerima kenyataan berhubung titahnya dan menunggu pilihan raya akan datang sekiranya ingin menukar kerajaan. Ingin saya tegaskan, saya tidak akan melayan sebarang permintaan yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa akan datang, titah baginda. Jelas baginda lagi dalam membangunkan Malaysia, semua pihak tidak kira kerajaan maupun pembangkang perlu bekerjasama dan berganding bahu bagi mencapai hasrat itu. Saya menyeru semua pihak sama ada kanan dan kiri, marilah kita bersatu hati, berganding bahu bekerjasama membangunkan kepentingan bagi seluruh rakyat Malaysia. Di mata saya, kejayaan atau kegagalan bukan terletak di bahu Perdana Menteri, tetapi 222 ahli Dewan Rakyat sebagai wakil mereka dalam parlimen. Oleh itu, semua ahli parlimen perlu menumpu usaha itu dan bukannya mengutamakan kepentingan parti atau diri sendiri. Titah baginda lagi. Justru bagi memastikan hasrat itu dicapai, Sultan Ibrahim menitahkan wakil-wakil rakyat melaksanakan tugas sebagai penggubal undang-undang serta menghormati peraturan dan menjaga kemuliaan Dewan Parlimen. Adalah tidak masuk akal jika penggubal itu sendiri gagal mematuhi peraturan yang dibuat. Oleh itu, saya harap ahli parlimen akan menunjukkan tauladan yang baik apabila berada di Dewan Mulia bagi menjaga adab dan gunakan tutur kata sopan, titah baginda. Dalam titahnya, baginda memperkenan yang di-Pertua Dewan Rakyat dan yang di-Pertua Dewan Negara mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli yang melampaui batas, termasuk mengenakan sukatan daripada menyertai persidangan selama 14 hari. Baginda turut menitahkan ahli parlimen sama ada blok kerajaan maupun pembangkang perlu bekerjasama dan berganding bahu demi membangunkan negara, kerana menurut baginda, keutamaan kini adalah keadaan hidup lebih 33 juta rakyat Malaysia. Menjunjung kasih Tuanku. PAS menyelar kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung keikhlasan parti tersebut menawarkan hasrat untuk menghidupkan semula Muafakat Nasional MN. Ketua Penerangannya Ahmad Fadli Shah Ali berkata tawaran tersebut bukan perkara baharu, sebaliknya merupakan hasrat kekal dalam menghidupkan dan mempertahankan penyatuan ummah. PAS tidak akan jemu membuka pintu untuk perpaduan ummah. Jika Presiden UMNO merasakan berbaloi untuk terus berada bersama Pakatan Harapan PH, teruskanlah. Buat masa sekarang, pergunakanlah antara satu sama lain sebelum ditolak oleh rakyat dalam pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. Katanya dalam satu kenyataan di Facebook Isnin lalu. Sebelum ini, seperti dilaporkan bernama, Ahmad Zahid menyifatkan saranan PAS supaya kerjasama antara kedua-dua parti melalui Muafakat Nasional dihidupkan semula sebagai tidak ikhlas. Kami tidak fikir mereka ikhlas dalam membuat tawaran itu kerana yang keluar dari MN bukan UMNO tetapi mereka. Mereka menikam kami dari belakang. Mereka lakukan kerana melebihi daripada apa yang kita setujukan. Saya tidak rasa mereka ikhlas dalam buat tawaran itu, katanya kepada pemberita. Sebelum ini, Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin menzahirkan keyakinan kerjasama antara parti itu dan UMNO masih boleh dihidupkan kembali melalui MN. Untuk rekod, MN adalah kerjasama yang dibentuk pada 14 September 2019 susulan Himpunan Penyatuan Ummah. Mengulas lanjut, menurut Ahmad Fadli, kedua-dua gabungan PH dan Barisan Nasional BN hakikatnya memerlukan sokongan antara satu sama lain untuk membentuk kerajaan. Ujar beliau, kedudukan Presiden UMNO itu kononnya juga berkemungkinan terjejas memandangkan beliau masih terpalit dengan isu dilepaskan tanpa dibebaskan DNAA pada tahun lalu. Tanpa BN, PH tidak boleh menjadi kerajaan dan tanpa PH, Presiden UMNO akan merasakan dirinya tidak selamat, katanya. 17 Februari lalu, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris berkata PAS dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu tidak pernah membincangkan mengenai kemungkinan akan mengadakan sebarang bentuk kerjasama dengan UMNO bagi menghadapi pilihan raya umum ke-16 PRU 16 akan datang. Sehingga kini, katanya,
PAS termasuk ketika mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional PN tidak pernah membangkitkan hasrat menarik UMNO untuk menghidupkan semula Muafakat Nasional MN. Setakat ini kita tidak pernah dibincangkan soal itu. PAS kembali bekerjasama dengan UMNO, katanya, ringkas kepada Sinar Premium. Razali bagaimanapun berkata sebarang keputusan muktamad mengenai kerjasama dengan mana-mana parti politik atau perkara dasar mestilah diputuskan secara kolektif bersama menerusi perbincangan antara pucuk pimpinan tertinggi Perikatan Nasional. Justru perkara berkenaan iaitu soal kerjasama antara UMNO dan Bersatu pun mesti dibincangkan di peringkat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Tetapi sehingga kini parti belum terima apa-apa cadangan atau undangan untuk kerjasama dengan UMNO, ujarnya, sambil menegaskan perkara yang dibangkitkan Mushidul Ampas menerusi media minggu lalu itu tidak pernah dibincangkan. Persoalan yang timbul ialah benarkah PAS ikhlas dengan konsep penyatuan ummah yang kononnya sedang diusahakan ini atau hanya sekadar bertukar kulit atau mencapai hasrat menjadi kerajaan sahaja. Lebih mudah disebut sebagai main wayang. Bukankah dahulu MN pernah diwujudkan antara PAS dan UMNO? Apakah kesudahannya? Bercerai, tidak bertalak. Jelas PAS hanya sekadar ingin mempergunakan UMNO demi meraih sokongan Melayu untuk mengejar kerusi empuk di Putrajaya sebagaimana mereka mempergunakan Bersatu. Walaupun pernah dilabelkan sebagai gagal menjadi kerajaan sebelum ini, dalam diam, PAS dilihat cuba menolak rakannya yang hampir tenggelam iaitu Bersatu. Justru bolehkah PAS dipercayai? Helah, tipu daya, main wayang, bersaling kulit, main dua kolam, muka tidak tahu malu, gagal, penunggang agama dan pelbagai istilah telah dilabelkan untuk parti yang kononnya berwajahkan Islam itu. Dan kini plot menjadi semakin menarik. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Soal rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.